Pada hari yang mulai ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pengembara yang Lapar. Tersebutlah kisah 3 orang sahabat, Candy, Buyung dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal semasa perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di sebatang pokok ara yang rindang. Bekalan makanan mereka juga telah habis. Ketiga-tiga sahabat berasa sangat lapar. Hai, kalau ada nasi sekawah, akan aku habis seorang diri. Tiba-tiba, Candy mengeluh. Dia mengurut-ngurut perutnya yang lapar. Badannya pula disandarkan perdu ke pokok ara. Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor sanggup aku habiskan, kata Buyung pula. Janganlah kamu berdua tamak dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku, kalau ada nasi sepinggan sudah cukup. Awang bersuara. Candy dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. Ha 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 ha. Dengan nasi sepinggan, mana boleh kenyang? Perut kita sangatlah lapar. Ejek Candy. Buyung menganggukkan kepalanya tanda setuju akan pendapat Candy. Perbualan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok ara berasa simpati akan ketiga-tiga sahabat itu, lalu menggugurkan 3 helai daunnya. Bum! Candy, Buyung dan Awang terdengar seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak. Masing-masing menuju ke arah berlainan. Ada nasi sekawah. Tiba-tiba, Candy menjerit keheranan. Dia menghadap nasi sekawah yang masih beruap. Tanpa berfikir panjang, Candy langsung menyuap nasi itu dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor? Wah, sedapnya. Tiba-tiba Buyung pula melaut dari arah timur. Serta-merta air liurnya meleleh. Seleranya terbuka. Dengan pantas, dia mengambil ayam yang paling besar lalu menggigitnya dengan gelojoh. Melihat Candy dan Buyung telah mendapat makanan, Awang semakin pantas meredah semak. Ketika menyelat daun kelembak, dia ternampak sepinggan nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur. Selepas makan, Awang berasa segar. Dia kembali berehat di bawah pokok ara sambil melihat Candy dan Buyung meratah makanannya. Candy sendawa. Dia sudah kenyang. Tapi nasi di dalam kawah itu masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi tersebut. Mengapakah kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba tanya nasi itu kepada Candy. Aku sudah kenyang, jawab Candy. Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Tapi perutku sudah kenyang, jawab Candy. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan menyerap
seorang Candy. Kawah itu menyerkup kepala Candy dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Candy. Candy melompat-lompat meminta pertolongan. Buyung juga kekenyangan. Dia hanya dapat menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam terbiar di tempat pemanggangan. Oleh kerana telah terlalu banyak makan, tekaknya berasa loya. Melihat baki-baki ayam yang terbiar sudah membuat dirinya berasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencampakkan ayam-ayam tersebut di dalam semak. "Kenapa kamu tidak habiskan kami?" Tiba-tiba ayam itu bertanya kepada Buyung. "Aku sudah kenyang," jawab Buyung. "Makan seekor ayam saja sudah membuat diriku berasa muak," kata Buyung lagi. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari semak. Mereka meluru ke arah Buyung. Buyung melompat-lompat dan meminta pertolongan. Awang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dia seperti terpukau melihat keadaan. Akhirnya, Buyung dan Candy mati. Tinggallah Awang seorangan. Dia meneruskan perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan nasi yang telah bersih. Dia tidak membiarkan sebutir nasi pun tertinggal di dalam nasi itu. Pinggan ini mengingatkan aku bahwa janganlah sombong dan tamak. Makan biarlah berpada-pada dan jangan membazir, kata Awang sebelum beredar dari tempat itu. Wahai kawan-kawan, orang yang tamak selalu akan rugi. Di samping itu, sebagai manusia, janganlah kita membazir akan rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekian, terima kasih.